Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sesi perkongsian saya hari ini sesi perkongsian hari ini saya nak kongsikan hari ini kenapa saya nak bagikan 7 sebab kenapa 7 sebab utama wajib sebenarnya kita perlu ada perlindungan insurans ataupun takaful ni. Okey, 7 sebab utama yang kebiasaannya yang orang macam-macam alasan bila sebut pasal takaful ataupun insurans ni ataupun sebab perlindungan ni kan. So macam-macam alasan. So alasan yang sering kita dapat adalah bila orang ramai tidak mengambil skim perlindungan ni sebab kerana tidak mampu memberi komitmen kewangan. Ada yang cakap mahal, ada yang kata berasa rugi dan tidak dapat faedah-faedah yang disediakan. Okay, so saya nak ungkaikan benda tu. Saya nak ceritakan 7 sebab ni kenapa kita wajib ada insurans atau takaful sebagai perlindungan. Okay, itu kena fahami. Mudah-mudahan info yang saya sampaikan ni ataupun apa yang saya akan ceritakan 7 faktor ini membuatkan you all berfikir dan memikirkan yang terbaik bagaimana anda perlu ada perlindungan insurans ataupun takaful ini. Okey. So sebab bagi mereka ni yang masih belum mempunyai sebarang skim perlindungan insurans takaful ni, saya senaraikan sebab-sebab. Okey, dan wajib memilikinya. Yang pertama dia ada 7. So saya cerita yang pertama. So, yang pertama ni, semua orang sebenarnya berhadapan dengan risiko. Semua orang tidak boleh orang kata apa akan setujulah dengan saya bahawa kita semua ni sebenarnya berhadapan dengan pelbagai risiko. Okey, hakikatnya kita akan berhadapan dengan risiko kematian, lumpuh, kemalangan menyebabkan sampai lumpuh, risiko penyakit. Okey, so dia panggil 3D ni, death, disability, disease. Ketiga ni kita berisiko untuk harga ketiga, termasuk semualah, termasuk saya ke, ejen ataupun ni takaful ke, siapa-siapa pun berhadapan dengan risiko-risiko ini. Cumanya bila dan bagaimana sahaja yang kita tak ketahui. Tapi kebarangkalian ketiga-tiga ni bakal terjadi meningkat sebenarnya daripada hari ke hari dalam kehidupan kita. So kita kena ingat yang tu. Setiap hari kita akan semakin dekat dengan kematian dan telah ditentukan. Itu semua tak boleh nafikan bahawa mati itu pasti, kan? So semakin banyak kita bergerak sebenarnya, especially dalam kenderaan, ke mana-mana lah, apa saja aktiviti yang kita buat, bersukan dan sebagainya, semakin tinggilah kebarangkalian untuk kita lalui kemalangan. Bukan sekat nak sebabkan kematian je, tetapi mungkin juga lumpuh dan sebagainya. Alhamdulillah, kita minta jauh-jauhilah. Kita minta dijauhi perkara-perkara berikut. Tapi apa yang saya cuba share ni, kenapa kita perlu ada perlindungan ni? Sebabnya adalah semua orang berhadapan dengan risiko. Risiko ni berada di mana-mana yang kita tak boleh tahu bila dan waktu dan ketikanya. Kita akan hadapi risiko tersebut. So semakin bertambah usia ni pun semakin bertambah risiko kita. Risiko untuk dapat penyakit. Perlindungan boleh menjadikan diri anda di segi kewangan untuk berhadapan dengan ketiga risiko utama ni. So that's why kita perlukan satu medium ataupun satu dana khas untuk kecemasan ini ataupun untuk kemalangan ini atau untuk kematian ini sebagai dana hibah yang kita perlu ready bila kita menghadapi risiko-risiko yang saya sebutkan tadi lah, risiko utama ni. So sekurang-kurangnya apabila berlaku pemergian awal pada kita ada papasan untuk isteri dan anak-anak, ataupun dipanggil, kalau dalam takaful dipanggil dana hibah. So dana hibah ni kita boleh locate terus directly kepada isteri dan juga anak-anak kita. Kalau tak, yang masih belum family, kepada ibu dan ayah. Apabila kelumpuhan, adalah papasan yang nak gantikan punca pendapatan kita. Kan? So kalau kita ada perlindungan tu, tapi kalau kita tak menyediakannya, bagaimana keadaannya bila kita hilang pendapatan? Berapa yang majikan mampu bagi kita untuk kita meneruskan kehidupan setidak-tidaknya ataupun sekurang-kurangnya 10 tahun ke hadapan. Apabila diserang penyakit pun ada pampasan. Dan kalau orang yang ada medical card, mungkin boleh menggunakan medical card untuk rawatan. Tapi apa benefit selepas rawatan? Rawatan tu tak dapat cash pada kita. You kena faham Kadang-kadang you ada medical card, you pergi buat rawatan di hospital, yes, everything is covered. But we have any other choice, which is hospital. Hospital kita boleh, hospital kerajaan pun kita boleh dapatkan rawatan. Tetapi selepas tu, selepas ketika mendapat rawatan yang membuatkan kita sakit dan tak mampu lagi bekerja, hilang pendapatan, so apa yang kita ada? Apa yang kita ada sama kita bekerja? Kalau orang bekerja 40-50 tahun, mungkin dah ada sedikit saving. Itu pun saving yang kita menyimpan hampir 10-20 tahun ni, dah sekali
kita terpaksa habiskan untuk manfaat rawatan dan kehidupan kita. Tapi bila kita ada takaful, satu medium yang kita tak perlu guna simpanan kita boleh gunakan, pindahkan risiko itu pada pengendali takaful untuk membayar sejumlah pampasan yang kita sendiri ambil. Okey, pampasan itulah kita boleh gunakan untuk meneruskan kehidupan kita, walaupun satu hari pendapatan kita terhenti sebabkan dinasihatkanlah untuk bersara awal dan sebagainya, sebab kekerapan kita tak pergi office dan keupayaan kita untuk menjalankan tugasan tu. Okey, itu first. Okey, faktor yang pertama yang kita kena ambil kira, iaitu semua orang berhadapan dengan risiko. So kena ingat risiko ni di mana-mana. Okey, tidak kiralah di pejabat, di atas jalan raya, di rumah sekalipun kan, di atas padang bola, di atas court futsal, court badminton, pelbagai. Okey, risiko ni pelbagai dan tidak kira waktu dan bila kita bakal tak tahu pun bakal terjadi pada kita. Okey, yang keduanya, faktor yang seterusnya kenapa kita perlu ada perlindungan takaful ni dan insurans ni adalah malang tidak berbau. So kena ingat tu. Biasa dengar tak patah ni, kita ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kan konsep ni juga terpakai dalam insurans ataupun takaful. Syarat dia untuk mendapatkan keistimewaan perlindungan insurans takaful ni, kita mesti dilindungi sebelum kejadian tu berlaku. Okay, so kita kena prepare, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Okay, so sebelum terjadi, kita kena pastikan kita akan ada perlindungan takaful dan keistimewaan yang kita cipta itu kita akan dapat. Right? Mesti kejadian sebelum aku. Bagi contoh, kita ambil contoh lah penyakit. Okay, seandainya kita diserang suatu penyakit, contohnya sakit jantung lah. Sakit jantung sekarang kan banyak kan cerita-cerita tentang sakit jantung dan sebagainya, dan baru mula ambil takaful, kita baru je start ambil, maka penyakit itu tidak dilindungi lagi. Maksudnya apa saja bil, bayaran berkaitan penyakit itu tak boleh hitung kerana tak dilindungi pun. Memang tak ada under covered. Sebab itu dinasihatkan untuk ambil skim perlindungan ni ketika kita sihat. Okay, maksudnya sebelum kita sakit, sebelum kita ada history sakit. So begitu juga dengan kematian maupun kelumpuhan. So untuk dapat benefit tu, kita ingat dulu sebelum 5 perkara. Maksudnya dia ada relatednya. Kita kena readykan ketika kita sihat kan, sebelum kita mendapat manfaat bila kejadian itu berlaku. Okey, lagipun malang ni tak berbau. Okey, itulah sebenarnya tajuk dia, malang tu tidak berbau. Ni faktor kedua, okay? Malang tidak bau. Yang pasti kita tak tahu bila tarikh mati kita. Yang kedua, kita tak tahu bila kemalangan boleh timpa ke atas kita. Yang ketiga, kita tidak tahu bila penyakit akan datang menjengah. Okey, kita nampak sihat macam ni, tak tahu bila masa dia kan. Allahualam, masuklah semua kita ni yang ada di muka bumi. Dan yang kita tak tahu bila, sebab kita tak tahulah bila malang akan menimpa, maka perlulah kita sediakan perlindungan tu seikut-ikutnya terlebih dahulu. Okey, macam mana nak sediakan perlindungan secara cepat? Iaitu memiliki perlindungan takaful ataupun insurans tadi. Okey, tu yang kedua. Okey, kita go faktor ketiga. Masih ada yang bersama saya? Alhamdulillah. Okey, kita terus ke yang ketiga. Yang ketiga, kenapa kita perlu? Kenapa kita wajib ambil? Okey, takaful dan insurans ni adalah untuk melindungi harta ataupun aset kita. Okey, penting sebenarnya untuk kita lindungi harta aset kita. Contohlah kita beli kereta atau baru cukai road tax, kita wajib ada insurans, betul kan? Semua orang setuju kan? Wajib ada insurans kenderaan. Begitu juga kalau kita beli rumah. Kalau kita beli rumah pun kita wajib guna pinjaman bank-bank ni, kita wajib ambil insurans takaful. Pasal apa? Kenapa tu? Kenapa wajib ni? Okey. Kenapa? Kerana insurans dan takaful inilah yang akan melindungi harta-harta tadi. Okey, jika berlaku musibah atau satu perkara yang tidak diingini, contohnya kemalangan, kecurian dan kebakaran. Insurans takaful bukan saja penting sebenarnya untuk lindungi diri kita je, tapi juga harta bernilai yang kita ada. Harta yang perlu dilindungi bukan saja bentuk fizikal, malah yang bukan fizikal juga. Maksudnya yang tak fizikal pun kita kena lindungi. Contoh yang bukan fizikal ni adalah macam perniagaan. Okey, perniagaan dijalankan, mesti kita lindungi dengan insurans takaful secukupnya. Okey, kerana pasal apa? Sebab dia sangat bernilai. Okay, dia bernilai kepada kita kerana itu adalah pendapatan bagi orang yang menjalankan perniagaan. Dia pendapatan tu bukan hanya pada kita tau. Sebenarnya pendapatan itu juga adalah merangkumi isteri, anak-anak kita, mungkin ibu dan ayah juga, keluarga kita, pekerja kita, staff-staff kita, mereka-mereka yang ada berurusan dengan kita. So dia penting. That's why kena ada perlindungan tu untuk kita dapat satu pampasan yang mencukupi jika berlaku
okey, perniagaan kita masih boleh diteruskan. Dan orang-orang yang kita beri manfaat ni masih boleh dapat manfaat. Itulah kenapa kita perlu ada perlindungan. So, jadi perlindungan takaful ni sangat penting untuk lindungi aset-aset, okey, yang ada supaya kerugian yang akan dialami tu atau satu musibah tu dapatlah kita kurangkan. Macam saya tadi, kita pindahkan risiko-risiko tersebut kepada pengendali takaful, okey, ataupun pengendali insurans ni lah sebenarnya. Okey, selesai yang ketiga, masuk yang keempat. So kita ada lagi 3 lagi, okey. So yang keempat ni, insurans takaful juga melindungi pelaburan. Apa maksud melindungi pelaburan? Okey, bayangkan kita baru nak start melabur, okey, dengan menggunakan simpanan yang kita ada. Kita dah buat simpanan ni lama kan, dah create simpanan tu dah 10 tahun, ada 50-60 ribu. So kita dah start guna duit itu untuk buat pelaburan. Biasanya pelaburan ni akan rugi sedikit pada mula-mulanya lah, lepas tu akan ada keuntungan. So banyak yang pecah yang kita kena bayar. So dia sebenarnya terbaik adalah jangka masa panjang. Okey, kenapa jangka masa panjang? Barulah kita boleh dapat keuntungan yang baik kan. Tapi cuba bayangkan ketika kita baru nak mula ni, musibah tu berlaku. Okey, musibah yang tidak diingini tadi ni, risiko-risiko yang kita tak dapat jangka ni berlaku pada kita. Contoh kemalangan ataupun yang penyakit lah. Okay, dia penyakit yang memerlukan kos rawatan yang sangat tinggi kan. Sekarang you tahulah kos rawatan setinggi mana kan. So tambah lagi malangnya kalau kita tak ada dana kecemasan. Okay, masa itu tak ada pun perlindungan insurans takaful tak ada. Tapi walaupun kita ada, tapi dana kecemasan tu mungkin simpanan kita kecil, nilai dia sangat kecil dan tidak mencukupi. Okay, kita tak ada simpanan dah ni, melainkan yang kita labur tadi, yang kita dah penat lelah simpan 50 tadi, yang kita labur tu, itulah simpanan kita. Dan bila berlaku masalah ini, pasti kita terpaksa cairkan. Maksud kita kena keluarkan pelaburan yang kita kata kita nak labur untuk jangka masa panjang, untuk persaraan selesa kita ataupun untuk anak-anak kita, terpaksa kita keluarkan untuk kita tampung kos-kos ni. Okay, bukan senang tuan-puan, yang kita nak simpan apa panggil jangka masa yang panjang, nak ada saving yang banyak kan, bukan mudah. Kalau orang yang bekerja makan gaji kan, bukan mudah. Okey, bukan mudah untuk kita nak ada. Tapi bila kita dah simpan banyak-banyak dan bila berlaku risiko-risiko yang kita tak nak berlaku tapi tak dijangka ini berlaku, kita terpaksa cairkan dan kita terpaksa keluarkan simpanan yang kita ada untuk support kemalangan ataupun penyakit, untuk kos rawatan-rawatan yang kita kena lalui. So confirm kita akan terjejas lah matlamat kita tu untuk matlamat kewangan yang kita nak capai pada usia persaraan nanti. So that's why you nak buat apa-apa, sebab pelaburan sekalipun perlu ada perlindungan takaful. Kalau you melabur 500,000, you perlu ada perlindungan sekurang-kurangnya 500,000 ataupun 1 juta. So bila berlaku risiko-risiko yang saya sebutkan tadi, yang for sure kita doa kita tak nak lah. Okay, kita tak nak lah berlaku pada kita. Okay, tapi siapa kita untuk menolak kalau ianya berlaku? Betul? Jujur dengan saya. So that's why bila berlaku, kita ada satu nilai yang kita dah wujudkan dana kecemasan itu, yang kita pindahkan tadi risiko tadi kepada pengendali takaful. You akan dapat sejumlah papasan tanpa you mengusik simpanan atau pelaburan yang you dah buat. That's the best planning sebenarnya kan. So kalau berlaku, you ada dua yang boleh support you. Okay, yang ini sentiasa berterusan dan mendapat keuntungannya, dan you boleh gunakan nilai pampasan yang you carum seawal you milikinya kan, untuk hadapi keadaan atau situasi pada masa tersebut lah. Okey, itu yang keempat. So yang kelima ni, kenapa you perlu ada perlindungan? Okey, takaful atau insurans ni sebenarnya untuk wariskan harta. Okey, semua orang, saya pasti semua orang nak wariskan harta rather than nak wariskan hutang. Okey, tak ada orang pun nak wariskan hutang. Dan kena faham, hutang ni macam mana pun, walaupun kita tak ada pun bumi ni, tetap kena selesaikan. Setuju kan? Semua orang tetap kena selesaikan hutang. Okay? So bila kata nak selesaikan hutang, mestilah ada nilai yang banyak. Sometimes kita pergi tanpa sempat kita menyelesaikan hutang. So apa yang kita tinggalkan, kita wariskan kepada keluarga. For sure kita wariskan hutang. Kita wariskan harta yang banyak, dan masa sama kita wariskan juga hutang. Kan? Dengan harapan keluarga akan menyelesaikan hutang kita lah. Kan? Dengan harapan keluarga akan selesaikan hutang kita.
So saya guna pepatah ni lah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan you jawab sendiri lah. Okay, you jawab sendiri. So apabila kita tak ada nanti, sebaik-baik janganlah kita tinggalkan beban atau hutang yang banyak pada pasangan. Okay, pada isteri kita ke, pada anak-anak kita ke, ataupun para waris yang ada. Sudahlah, kita ni sebenarnya bila dah kita tak ada tu, sedih tu dah tentulah kan. Sedih satu, runsing, fikir beban yang kita tinggalkan kan. Perit tu sebenarnya bila nak memikirkan benda tu, kan. So kita boleh fahami kadang-kadang banyak dah dalam TV, dalam paper, dalam berita kan, dalam FB, dalam IG di-sharekan ibu kesusahan membesarkan anak-anak apabila kematian suami. Belum dengar lagi lah suami kesusahan apabila isteri kematian isteri jangan berlaku. Tapi yang berlaku bila ketua keluarga meninggal, dia akan hadapi kesusahan tu lah. So apa kita nak wariskan kan? Sebaik-baiknya wariskan harta lah kan, sepatutnya. Okay, so sebaik-baiknya tinggalkanlah legacy ataupun tinggallah harta ni untuk sekurang-kurangnya kita dapat tampung mereka. Okay, so kita pun selalu sebut kan, nak tinggalkan di keluarga kita biarlah jangan sampai dia orang meminta-minta. Okay, itu memang anjuran pun dianjurkan. So lebih lagi kalau kita tak ada pendapatan utama ataupun isteri kita tak kerja ke kan, tak ada pendapatan utama, ataupun kerja tapi minimum tak nak support all the commitment yang dia ada ataupun yang kita sedia tinggalkan. Okay, so dengan ambil skim ni ataupun ambil perlindungan ni, dengan ambil perlindungan takaful ni, sebenarnya masalah tu boleh diatasi. Sebab apa? Takaful ni satu medium yang boleh kita hibahkan nilai tunai. Okay, so dalam masa sebulan waris dah boleh dapat nilai tunai yang kita hibahkan. So kalau kita hibahkan 1 juta atau hibahkan 500,000, even you hibahkan 300,000 sekalipun, dapat tak dia selesaikan banyak masalah. Termasuklah isu faraid. Kalau ada harta yang tidak difaraidkan tetapi dia ada satu nilai cash yang besar, ya Allah, saya pasti dia akan bersyukur dan dia menggunakan duit itu untuk menyelesaikan isu-isu pembahagian harta yang lain. Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan keuangan itu. Kadang-kadang sebab itulah Menara Raya pun selalu update kan, ada 70 ke 80 bilion harta yang kami tergantung dekat Menara Raya yang tidak dituntut. Okay, disebabkan proses dan sebagainya kan, documentation. So kalau kita nak buat secara faraid pun bukan kosong, mesti perlukan modal. Mesti ada keupayaan untuk menguruskan tu, nak lantik orang lawyer dan sebagainya untuk menguruskan harta tu. So kalau kita wasiatkan, hanya wasiat maksudnya pemegang amanah. So dia kena uruskan. So kalau dia tak ada kemampuan, macam mana dia nak uruskan? That's why kita perlu perlindungan takaful ini untuk kita hibahkan sejumlah wang nilai yang membuatkan dia mudah untuk dia menguruskan segala-galanya, termasuklah urusan dia dalam kehidupan dia dan juga anak-anak, insyaAllah. So kita tinggalkan waris tu, janganlah tinggalkan dia sampai ke tahap meminta-minta. Itu paling penting lah. So yang keenam, tadi dah 5, so lagi 2 je lagi, 6 Yang keenam, jihad ekonomi Islam. Okay, sebelum wujud skim takaful ni, yang patuh syariah ni, skim perlindungan ni banyak sebenarnya produk insurance commissioner yang ada unsur-unsur riba kan, ada garar dia kan, sangat banyak. Sebelum kita kenali, sebelum saya sendiri pun termasuk dalam industri ini pun, saya rasa banyak yang kita kenal adalah insurance. Okay, insurance adalah conventional. So sebelum diperkenalkan takaful, tapi sekarang ni produk takaful ni ataupun syarikat-syarikat yang menyediakan produk-produk takaful ni banyak dah sebenarnya dia bagi alternatif pada umat Islam, especially untuk dapatkan perlindungan yang sewajarnya. Malangnya kadang-kadang dah muncul lama dah skim ni, tapi orang masih lagi tak nampak. Okay, orang masih lagi kekal dengan insurans. Okay, orang masih lagi tak melihat masih rendah lah pengetahuan ataupun makluman tentang takaful tu, especially orang kita lah. Okay, especially orang Islam kita. So ada yang bagi pandangan skeptikal pun ada yang merendah-rendahkan produk takaful ni pun ada. So saya dah hampir 10 tahun dalam industri. Kadang-kadang ada yang tak apalah, insurans murah sikit daripada takaful kan, biar ambil insurans. So that's yang selalu berlaku lah. Memang aku dah ada lama dah dulu kan, betul, sebelum wujudan takaful ni aku dah ada insurans. Sayang lah pula nak tinggalkan. So fikirkanlah, okay, fikirkan
Kenapa wujudnya takaful? Takaful ni ada alternatif kepada kita. Okey, alternatif kepada kita untuk mewujudkan perlindungan yang sewajar-wajarnya lah. Okey. So, bukanlah kita dah tak nak sokong, okey lah, tapi ada yang memburuk-burukkan takaful pun ada kan. So di sinilah sebenarnya peranan kita lah sebagai orang Islam untuk support sistem ekonomi yang bertarafkan Islam ni lah kan. Sebab tu wujudnya takaful. So kalau kita kata kita berkempen tentang apa, buy Muslim first, kan, belilah barangan orang Muslim. So takaful ini salah satu yang industri takaful yang patuh syariah. So yang kita patut support lah. Okay, yang kita patut support. Okay. So sebaik-baik kalau yang ada ambil insurans dan sebagainya, kita tukar. Okay, tukar pergi ambil takaful. Sama je. Okay, perlindungannya tetap sama. Matlamatnya tetap sama, memberikan perlindungan kepada individu yang mencarum dalam takaful ataupun insurans. Tu sebab tu kita penting salah satu sebagai jihad ekonomi Islam kan. Okay, penting. Kenapa kita perlu ada perlindungan takaful ni? Alright. Okey, saya nak sampai yang terakhir, yang ketujuh. Okey, yang ketujuh ni adalah faktor yang terakhir yang saya rasa, okey, berdasarkan pembacaan saya kan, melalui pengalaman saya sendiri dalam industri kan. Saya bukanlah orang kata hebat dalam industri, tidak, tetapi 10 tahun berada dalam industri, saya rasa ada kepentingannya kenapa kita semua perlu memiliki perlindungan takaful. Setiap apa yang terjadi di kalangan kita, di kalangan kawan-kawan kita, saudara mara kita, komuniti kita, tu sebenarnya telah menunjukkan sesuatu. Kita telah mengajar kita sesuatu sebenarnya untuk kita menyediakan perlindungan yang sepatutnya dan secukupnya. Okey guys, yang ketujuh. Yang ketujuh. So yang ketujuh ni, niat murni kita dalam bantu. Okey, niat murni membantu orang lain. Ni tujuh. Kenapa you perlu memiliki takaful? Niat murni anda adalah untuk membantu orang lain. Macam mana tu? Okey, berbeza dengan insurans konvensional. Konvensional berteraskan kontrak jual beli. Okey, kita ada kontrak jual beli. Manakala takaful ni berteraskan kontrak tabaruk. Tabaruk itu derma ataupun takaful tu sendiri. Perkataannya takafala, iaitu bantu membantu. So dia ada tabaruk, kontrak tabaruk dia panggil derma. Kan kita menyumbang. Sebab tu dia panggil menyumbang takaful. Dengan mengambil takaful ni, sebenarnya peserta sebenarnya pindahkan sebahagian bayaran kepada tabung derma tadi, iaitu tabaruk. Okey. Syarikat pengendali takaful ini dia berperanan sebagai pengurus. Dia uruskan tabung ni. Tabung yang kita derma ni dia diuruskan. So apabila ada peserta-peserta dari kalangan peserta itu ditimpa musibah, bayaran pampasan kepada peserta tu diambil daripada tabung derma tadi. Kan kita dah derma banyak-banyak kan, ramai kan. Katalah ada 50,000 klien menderma sebanyak RM200 sebulan. So kita dah ada berapa? So bila berlaku musibah pada salah seorang penderma tu tadi, kita akan bayar pampasan kepada peserta tu berdasarkan daripada tabung derma tadi. So wujudlah konsep jamin menjamin melalui derma ni. Kan. Atas sebab tu kita kena ambil perlindungan melalui skim takaful. Sebab apa? Tanpa you all sedar ataupun tanpa kita ni sedar, sebenarnya kita membantu orang lain yang tertimpa musibah. Sebenarnya you dah pun membantu dia orang yang ditimpa musibah. Dan membantu orang tu sebenarnya membantu kita juga. Okey, kita mungkin orang itu menghadapi risiko dan terjadi perkara yang tidak diingini, ditimpa musibah dan kita bantu. Tapi suatu masa mungkin kita pula kan. Sebab apa? Sebab saya kata tadi, risiko berlaku bila-bila masa dan kita tak ketahui bila yang kita pula akan dibantu oleh orang lain. So kita bantu orang lain dulu sebelum orang lain membantu kita. Kan. That's why itulah pentingnya untuk you wujudkan perlindungan takaful ataupun insurans ini sebenarnya. Okey, untuk wujudkan perlindungan takaful ni sebenarnya itulah antara 7 faktor utama yang saya rasa sebenarnya orang dah kena ambil tahu. Okey, dah kena ambil tahu dan fahami betul-betul konsepnya, kenapa perlu kan. Bukan sekadar orang kata ambil. Kadang dia tanya kan, orang cakap apalah aku dah ada lah, aku ambil apa ni dengan institusi kerajaan, institusi kewangan lain sebelum ni dan sebagainya. Dan bila you faham dan you jelas tentang takaful ini, saya percaya kan, bila maklumat ni disebarkan sebaik-baiknya dan you jumpa mereka-mereka yang bekerja ataupun
berada dalam industri, dapatkan penerangan yang tepat kan, yang betul, yang jelas. Saya rasa you all akan start untuk memikirkan. Cuba fikirkan 7 sebab tadi ataupun 7 faktor tadi yang saya sebutkan tadi. Okey, antara 7-7 itu yang mana yang you rasa kepentingan. Tapi bagi saya, ketujuh-tujuh inilah sebenarnya alasan ataupun sebab yang kuat kenapa you all perlu ada perlindungan. Kalau anda belum ada lagi, better bertindak segeralah. Okey, bertindaklah segera untuk mendapatkannya. Okey, tu banyak lagi lah sebenarnya faktor-faktor lain, tetapi yang saya rangkumkan, okey, inilah antara 7 faktor utama. Okey, 7 faktor utama yang sepatutnya kita ambil tahu dan kenapa kita kena wujudkan perlindungan takaful ini. Okay guys, right, so saya harap penerangan yang saya berikan hari ini jelas. Okay, penerangan yang saya berikan ini memberikan manfaat pada you all, insyaAllah. Saya minta, mohon kawan-kawan di luar sana yang melihat video ini, mohon tolong share. Okay, sharekan kepada ramai yang puan-puan kenal, okay, ataupun share di wall masing-masing untuk memberikan input dan manfaat ini yang kepada semua orang, supaya orang faham kenapa kita perlu memiliki perlindungan takaful. Okay, dan kena ingat juga perlindungan takaful ini sebenarnya untuk keutamaan dia sebenarnya untuk diri kita, keluarga kita, okay, dan juga masyarakat rumah khususnya lah, insyaAllah. Okay, so sama-sama kita bantu antara sama lain menggunakan medium takaful ini dalam masa yang sama membantu diri kita sendiri agar tidak kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Okay guys, terima kasih banyak yang sudi melihat perkongsian saya, yang sudi mendengar. Mudah-mudahan Allah rahmati kalian dalam keadaan sekarang ni PKP, okay, perintah kurungan ni, perintah pergerakan, minta maaf kan, perintah pergerakan ni, saya harap kita berada di rumah, kita bantu juga frontliner kita dengan usaha kita yang sedikit untuk berada di rumah kan, untuk pastikan kita dapat hapuskan terus COVID-19 ini dan kita kembali dalam kehidupan kita yang sebelum hadirnya COVID-19 ni, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please do like saya punya page My Takaful World. Like juga Gemilang Empire page di FB, Gemilang Empire di IG, dan juga Gemilang Empire TV di YouTube. Banyak lagi maklumat yang you all boleh dapat, okay, untuk memastikan you all mendapatkan maklumat yang sebaiknya dan yang sebetulnya berkaitan dengan takaful dan insurans. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.